Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Santai Cabaran Etika dan Terokai Dunia Maya dengan Al-Quran, anjuran FSKM UiTM Kuala Pilah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang telah menyertai program kami pada hari ini. Bermula dengan sesi 1 oleh Assalamualaikum dan salam sejahtera oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jadi pada petang ini kita akan teruskan dengan sesi ketiga dengan tajuk Terokai Sains Teknologi Engineering dan Matematik kepada para peserta yang telah menyertai program kami pada hari ini. Untuk lebih memudahkan majlis, kita mulakan program kita pada petang ini dengan bacaan umum kitab Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jadi pada petang ini kita akan teruskan dengan sesi ketiga dengan tajuk Terokai Sains Teknologi. Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid merupakan negara Malaysia bagi program Q-STEM Adventures. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput kejuruteraan Matematik seni untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk buku bertajuk Menerokai Engineering dalam Matematik yang telah pun memasuki segala hormatnya dipersilakan. Dan jilid pertama berjaya terpilih sebagai 20 finalis anugerah buku Perpustakaan Negara Malaysia 2020. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Tuan Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Terokai Sains Teknologi Engineering dan Matematik dalam Al-Quran. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kerana buat kali kedua saya dijemput arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada pihak UiTM Cawangan Kuala Pilah kerana buat kali kedua saya dijemput untuk berceramah. Yang pertamanya secara offline dan hari ini yang keduanya secara online. Dan oleh kerana kita berada di zaman PKP ni, maka pemilihan online adalah yang lebih tepat kerana untuk mengekalkan SOP iaitu tentang penjarakan dan juga SOP yang lain lah seperti menggunakan pelitup muka dan juga menggunakan hand sanitizer. Maka cara ini adalah yang lebih mudah dan lebih praktikal. Okey, saya seperti nama yang disebut tadi, Muhammad Nazir Muhammad Khalid. Sebelumnya dalam bidang kejuruteraan elektrik elektronik, kemudian sambung kajian masters pun dalam Master Sains Kejuruteraan Elektronik di UPM. Cuma PhD saya buat dalam pendidikan Islam. Dalam waktu saya mula buat talk pasal Q-STEM tu, Al-Quran, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. So sebagai permulaan suka saya tunjukkan awalnya tadi. Boleh nampak ke slide ni? Okey, boleh nampak. Cuma kena slideshow kot. Tuan Nazir kena slideshow. Ya, sekejap dia ada lindung ni. Okey. Seperti mana dalam Al-Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Wa'an situ dan perhatikanlah dengan tenang la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita semua ni ataupun kamu semua ni, dalam ayat tu guna kamu lah tapi saya guna kita lah, mendapat rahmat. Yang ni yang kita harapkan lah. Sebagai kita sendiri pun Allah sebut dalam surah yang lain, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudakkir, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Fahal min mudakkir, maka adakah sesiapa yang ingin mengambil pelajaran, mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya.
Sebanyak 4 kali ayat ini berulang dalam surah Al-Qamar, ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Kalaulah kita ingat balik ketika kecil, ibu kita suruh kita pergi buat sesuatu, kali pertama suruh tak buat, kali kedua suruh tak buat, kali ketiga suruh tak buat, apa jadi pada kita? Pastinya lah kena sesuatu kan, sama ada kena rotan, kena apalah. Ini 4 kali Allah ulang dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah yang berbeza lah. Bermakna betapa seriusnya. Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Alhamdulillah hari ini ramai, lebih daripada 200 saya difahamkan tadi, saya tengok nombor pun, ramai yang nak mengambil pelajaran. Antara pelajaran yang tadilah yang disampaikan oleh dua panel pagi tadi, antaranya inilah yang disampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Inilah yang dua panel tadi katakan, hari ini kita mudah sangat dapat suatu berita, kita sebarkan. Dapat suatu yang tak pasti. Kadang-kadang ada juga yang bertanya tu. Dia bertanya lah, boleh tolong cekkan ini betul ke tidak? Padahal dia tak sedar, dia tengah sebarkan juga. Dia sebarkan berita tu tapi seolah-olah dia bertanya. Sebab hari ni orang dia suka menjadi orang nombor satu ataupun orang yang terawal menyampaikan suatu berita. Yang malangnya berita itu tak sahih. Itu yang dibimbangi je lah. Itu yang kita bimbang. So saya percaya audien yang hari ni yang dah dengar pagi tadi, InsyaAllah kita dah dapat pelajaran yang banyak daripada situ. Okey, baik. Al-Quran, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Tentang dua tajuk yang saya, tentang tajuk besar yang saya bawa hari ini. Kalau kita tengok daripada sini, saya ada satu logo kat sini. Ni logo dia besar. Iaitu tentang Q tu yang besar tu. STEM tu, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Dan A tu Arts and Seni. Dua biru dan pink tu adalah dua buku saya, iaitu jilid yang pertama yang warna biru dan jilid yang kedua yang warna merah. Kedua-duanya menceritakan perihal Al-Quran, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Okey, saya nak bawa satu contoh. Ini tentang satu ayat yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbul yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ini surah Ar-Rum ayat 41. Kalau kita lihat kepada gambar, ni dia ada dua jenis gambar. Ni gambar yang pertama menunjukkan seorang lelaki yang memotong pokok di lereng bukit. Apa yang berlaku setelah tidak ada lagi tumbuhan yang menutup bumi, maka hujan yang turun akan turun bersama dengan hakisan tanah akan berlaku dan turun bersama dengan hujan masuk ke dalam sungai dan akhirnya sungai menjadi cetek, maka banjir pun berlaku. Jadi tanda soal pula dekat kepala dia dekat sini, mungkin masa kecil dulu tak pernah banjir, kenapa sekarang banjir? Orang kata hari ni banyak bencana berlaku sebab tak ramai dah kurangnya orang beriman. Ya betul, sebab orang beriman dia akan memelihara bumi ini, sebab apa? Dia akan pastikan bumi ini boleh didiami oleh generasi yang akan datang. Sebab tu kita jangan rosakkan alam seolah-olah macam kita tak hidup lama. Kita lupa, kita meninggalkan generasi demi generasi. Sebab tu orang tua-tua dulu saya puji, dia sanggup tanam durian, pokok durian walaupun umur dia dah 60 lebih ataupun 70 lebih. Biologiknya mana dia sempat makan, tapi dia bukan tanam untuk dirinya, dia tanam untuk orang yang akan datang. Tapi hari ini kita rosakkan alam. Kemudian kita harap generasi akan datang akan tinggal dengan baik. Kita tengok video di sini apa berlaku apabila kita fakulti buat aktiviti bersama dengan pelajar sekolah, buat je lah, bukannya mahal sangat, murah je, beli je, ambil je besen yang dekat rumah tu, buat je. Kita tengok sikit video dia. Okay, ini dua bekas, satu yang ada tanah sahaja, satu lagi tanah yang ditanam dengan pokok. Disiram air umpama hujan, disiram air umpama hujan, apa yang berlaku? Bagi bekas yang ada tanah sahaja, airnya dah keluar, airnya berwarna hitam, bermaksud air itu turun bersama dengan tanah memenuhi jak yang ada di bawah.
Bagi tanah yang mempunyai pokok, airnya belum keluar. Bermaksud tanah ini mampu memegang air walaupun jumlah air yang disiramnya sama. Di situ menunjukkan dulu tak ada cerita kalau hujan sungai belum keruh lagi. Tapi bila hujan lebat, hari ini hujan renyai pun sungai dah keruh. Sekarang air dah keluar perlahan dan jernih. Bermaksud air tak adalah airnya tak laju sangatlah. Mungkin dulu sebab tu kita tak dengar cerita kepala air. Hari ini hujan saja kita dah dengar kepala air. Banyak dah bukit bukau, gunung kanang dah diganggu. Lepas tu kita tanya pula kenapa hari ini banyak sangat bencana alam yang berlaku. Sebab tanah yang mempunyai pokok mampu memegang air. Seperti inilah. Air dia perlahan dan jernih. Taklah laju sangat. Jap ni pun lambat nak penuh. Berbanding dengan sini dah penuh dah. Dah hitam dah. Okey. Sebab tu fungsi bukit untuk simpan air. Bila hujan tu turun, bukit dan gunung ni dia dia akan simpan air dalam tu, kemudian dia akan keluarlah sikit demi sikit jadi mata air, kemudian jadilah air terjun, turunlah ke jeram sungai dan terus pergi ke laut. Tapi apa berlaku bila kita potong bukit tempat simpan orang terspan dah tak ada. Jadi air tu turun terus dengan lajunya pergi ke laut. Maka dia akan sautlah apa yang ada dekat situ, rumah ke kenderaan, kebangunan semua dia akan ambil. Jadi banjir lah, jadi musibah kepada kita. Sebab tu dulu kalau hujan turun 10, ni contoh nisbah lah, kalau hujan turunnya 10, 2 akan tersimpan dekat 8 akan tersimpan dekat gunung atau bukit, 2 akan mengalir melalui sungai pergi ke laut. Hari ini hujan turun 10, 2 saja tersimpan dekat gunung ganang, 8 mengalir pergi ke sungai pergi ke laut. 2 itulah yang kita duk catu sekarang ni, yang kita gunakan apabila musim kemarau je kita tak ada air. Lepas tu kita tanya kenapa kita tak ada air? Sebab kita biar alam ini diperintah oleh diambil alih oleh orang yang tidak beral-Quran. Sebab tu kita takut kita kena ada orang yang beral-Quran lah yang mengambil alih ni. Sebab apa? Apabila kita biarkan bumi ini di-manage oleh orang yang bukan ahli je, maka tunggulah kehancuran. Inilah yang berlaku pada keadaan kita hari ini. Okay, ini contoh seorang lelaki yang dia tebang pokok bakau ni, mungkin dia tak nampak laut kot. Dia tebang, apa yang berlaku, ombak akan menyebabkan hakisan demi hakisan sampai ke rumah ni dan akhirnya rumah dia roboh. Satu eksperimen kita boleh buat. Kalau nak bawa para pelajar kita pergi ke laut tu susahlah sikit. Tapi kita boleh buat satu eksperimen, satu replika untuk tunjuk macam mana rupa berlakunya apabila pokok bakau ni diganggu. Kita tengok di sini video yang kedua. Kita tengok video dia. Dibuatkan ombak yang kuat, dia langgar kepada pokok. Apa yang berlaku? Air yang berlaku masih tengah dan pantai selamat menghalang ombak yang besar tu sampai ke pantai. Namun apabila pokok ini ditebang, tidak ada lagi yang menghalang ombak besar tu, maka ombak tersebut akan sampai ke pantai dan hakisan akan berlaku. Ini antara sebab yang kita kena tahu apabila manusia mula mengganggu-gugat keadaan alam itu. Bumi ini, alam kita ni, dia akan membalas kepada kita dalam 2 bentuk apabila kita ganggu dia. Dalam 2 bentuk. Yang pertama bencana alam seperti banjir tadi, hakisan, tanah runtuh, apa lagi gunung berapi sebetulnya kan. Dan satu lagi dalam bentuk wabak penyakit. Apabila kita halang air mengalir dan akhirnya datanglah macam-macam ataupun kita tidak mengurus sampah dengan baik, kita buang sampah ke dalam longkang menyebabkan air tak boleh mengalir dengan baik, maka datanglah dalam bentuk yang kedua iaitu wabak penyakit. Antaranya taun, Aedes, demam denggi, dan yang terbaru ni COVID-19 lah yang kita sedang hadapi sekarang. Nasib baik, alhamdulillah negara kita ni negara yang memang rakyat dia mudah menurut perintah. Bagi negara-negara lain, dia orang ni merasa hak kebebasan sangat, akhirnya sukar dikawal. Rakyat kita ni mudah dikawal. Kita dengar cakap walaupun ada segelintir lalu kecil lah berbanding dengan negara lain yang waktu kita masih boleh kawal. Kita masih boleh kawal. Kita dah 90, 30 kita dah rasa banyak. Negara lain setiap hari ribu-ribu. Tapi bukanlah bermaksud kita bebas bergerak. Kita teruskanlah yang telah ditetapkan oleh SOP yang telah ditetapkan oleh pihak supaya kita sentiasa berada dalam itu lebih baik dari mengubati. Saya
Saya nak cerita sikit pasal kitaran air. Di Afrika ni diorang ada masalah nak dapat air bersih. Setiap hari mereka terpaksa berjalan 2 hingga 3 kilometer untuk ambil air. 2 hingga 3 kilometer ambil air. Tanya diri kita lah, kalau kita nak berjalan 2 hingga 3 kilometer ambil air setiap pagi. 3 kilometer ambil air setiap pagi. Sanggup itu yang apa orang kata apa sanggup sanggup kita negara itu. Tapi alhamdulillah negara kita ni memang airnya buka kepala paip dah ada air. Yang pelik ni bila buka tak ada air. Yang pelik ni bila buka tak ada air. Itu kita rasa pelik. Kepala paip banyak air tak ada. Kepala paip banyak air tak ada. Air banyak. Yang menjadi kerja ambil air ni kerja orang perempuan. Saya pun tak tahu orang lelaki dia buat apa. Oleh kerana saya ni orang lelaki, saya terpaksa cover lah orang lelaki dia pergi membunuh. Saya katalah orang lelaki dia pergi membunuh. Okey dah alasan saya tu kan. Okey dah alasan saya tak boleh terima. Tak apalah perempuan tak boleh terima. Okey apalah kan. Okey, air yang diambil belum tentu bersih. Dalam perjalanan tu nasib. Kalau ada orang jahat nasib lah. Kalau ada kanak-kanak perempuan akan turut serta ikut ibu dia dari air. Kanak-kanak perempuan mereka tak sekolah kita ni. Kanak-kanak perempuan Malaysia boleh. Kalau ada yang tak nak belajar, tak nak assignment tu hantar dia pergi Afrika ambil air. Kalau dia pergi sana confirm dia orang lah yang paling cantik sekali kan. Balik bagi cerita tadi. Perkara ini dilihat oleh seorang arkitek. Ini kata apa? Dia boleh selesaikan masalah ni. Sebab dia tahu kita belajar sains. Dalam udara ada kelembapan ataupun kita kata uap air lah. Udara yang bergerak dipanggil angin. Yang membawa air itu seperti kabut langgar kepada jari yang banyak akan keluar lah. Perkara ini telah dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-20 seperti mana yang tertulis di sini. Dan kalau tengok sini kejap dia nak buka tu. Sebab itu pentingnya apabila kita kuasai Al-Quran ni, kita boleh nampak apa yang ataupun petunjuk ataupun yang Allah bagi tahu pada kita. Kalau kita tak buka, tak tahulah. Betul. Kita tak akan tahulah keadaan tu. Jangan dia slow sikit. Allah sebut dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Tunggu dia buka sekejap. Saya tunggu dia buka sekejap. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pembawa air dan pemilah benih. Kita tengok ayat ini awal angin sebagai pembawa air. Rupanya angin membawa air. Udara yang bergerak